Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku kepada sepasang suami isteri. Saya akan gunakan nama samaran Abang Man dan Kak Siti untuk memudahkan cerita. Abang Man dan Kak Siti dah berkahwin lama, sekitar 6 tahun. Tapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Bila dah keadaan macam tu, kita dah boleh bayangkanlah macam mana. Kak Siti dan juga Abang Man menerima satu tekanan daripada orang sekeliling. Tak kisahlah kawan-kawan sekerja, kawan-kawan di tempat kerja, lepas tu saudara mara, keluarga terdekat, ramai yang bermulut jahat. Ada yang peli, ada yang kecam lah apa. Jadi dia orang tertekan, terutamanya Kak Siti. Macam Abang Man ni, dia ada jugalah terasa hati sikit, stres sikit-sikit, tertekan sikit-sikit. Tapi yang tertekan, betul-betul tertekan ni adalah Kak Siti. Dan macam-macam cara dia orang usaha. Cara perubatan moden lah. Makan ubat, pergi jumpa doktor, buat rawatan, kesuburan apa semua kan. Tapi tak jadi apa-apa. Dah makan suplemen, makan itu, makan ini, tapi tak jalan juga, tak jadi juga. Sampailah satu masa, Abang Man ni, dia ramai kenal orang, ramai kawan lah. Tak kira lah di tempat kerja ataupun di luar kerja. Kawan-kawan yang dikenal di mana-mana tempat, ramai kawan dikenal. Adalah salah seorang kenalan Abang Man ni, kawan Abang Man. Dia bagi sekeping kertas yang tertulis alamat dan juga nama. Abang Man tanyalah, nama siapa ni, alamat siapa ni? Kawan Abang Man ni bagi tahulah, dia sebenarnya dapat alamat tu dan juga nama tu daripada seorang pakcik yang dah berumur lah. Kawan Abang Man ni, dia ada bercerita pasal masalah yang dihadapi oleh Abang Man dan juga Kak Siti. Jadi orang tua tu bagilah alamat dan juga nama tu. Katanya orang tu, nama dan juga alamat tu adalah rumah bomoh, nama bomoh. Dan bomoh ni dikatakan boleh bantu Abang Man nak usahakan dapat zuriat. Abang Man terkedu masa tu. Nama bomoh, dia mula terfikir nak buat ke tak nak buat. Tapi masa tu Abang Man, dia tengok alamat tu, dia tak tahu. Aku tak tahu ni tempat ni, macam mana nak pergi. Lepas tu kawan Abang Man ni, dia tawarkan diri. Tak apa, kalau kau betul nak pergi, aku boleh bawa kau ke tempat ni, aku tahu tempat ni. Jadi dipendekkan cerita, Abang Man dia balik, dia bincanglah dengan isteri dia, dengan Kak Siti. Dia orang pun bersetujulah nak pergi. Dah orang nak tolong kan, takkan nak tolak. Lepas tu dia orang ni pergilah naik kereta kawan Abang Man ni dan terus menuju ke arah alamat tu. Jarak antara tempat tinggal dia orang dan juga destinasi rumah bomoh tu memang sangat-sangat jauh. Rumah bomoh ni terletak di sebuah kampung pendalaman. Memang jauh lah, lama masa yang diambil untuk sampai. Dan masa tu kawan dia cakap, kalau nak pergi ke rumah bomoh ni, tak boleh pergi waktu siang. Kena sampai dekat rumah bomoh tu lepas maghrib ke atas. Tak apalah, kalau pergi siang memang macam tak ada orang tempat tu. Memang sangat-sangat susah nak jumpa rumah tu. Dah sampai dekat kampung, tanya orang kampung pula di mana rumah bomoh ni. Diorang pun tunjuk lah. Diorang tunjuk ke arah hutan. Dan bila kawan Abang Man memandu ke arah tu, memang betul ada lagi rumah di sekitar kawasan tu. Tapi rumahnya jarak-jarak lah. Dah sampai kat rumah orang ni, tanya. Makin lama makin dalam masuk jalan hutan tu. Akhirnya sampailah ke rumah bomoh tu. Bila dah sampai ke halaman rumah bomoh tu, kawan Abang Man ni parkinglah kereta. Lepas tu dia cakap, korang berdua pergilah, aku tunggu dekat sini je, aku tak turun dah. Lepas tu Abang Man dan juga Kak Siti turun daripada kereta, pergilah naik rumah tu. Baru aja nak ketuk pintu, tiba-tiba pintu tu terbuka. Nampaklah seorang lelaki tua. Dia cakap masuk macam tu je. Abang Man dan Kak Siti rasa pelik. Macam mana dia tahu kan? Kita tak ketuk pintu lagi. Tapi tak apalah, masuk je lah. Sebaik saja Abang Man dan Kak Siti melangkah masuk, terus terhidu bau yang sangat kuat. Bau asap kemenyan. Bomoh tu jemput Abang Man dan juga Kak Siti duduk atas lantai rumah kayu. Dia orang pun duduk bersila. Bomoh tu pun duduk bersila sekali. Bomoh tu pun bercakap, aku dah tahu korang nak datang dan aku tahu apa niat korang datang kat sini. Korang nak apa? Aku dah tahu.
Kalau korang dah bersedia nak minta tolong daripada aku, korang kena masuk dalam bilik tu. Dia pun tunjuklah ke arah satu bilik. Abang Man bersetuju je lah, ikut je lah. Abang Man dan juga Kak Siti bangun, pergi berjalan menuju ke arah bilik tu. Bila buka pintu bilik tu, masuk, Abang Man tengok ada sekeping papan yang besar. Di atas papan kayu tu ada satu bekas besi, bekas yang berasap, macam bekas kemenyan macam tu lah. Dan bekas tu masih lagi mengeluarkan asap. Bomoh tu pun tunjuklah dekat mana Abang Man dan juga Kak Siti perlu duduk, di satu bucu bilik tu. Abang Man dan juga Kak Siti duduklah dekat situ, tunggu aja bomoh ni datang. Tak lama lepas tu bomoh ni masuk. Dia masuk, dia bawa satu bekas macam tepak sirih macam tu lah. Bomoh tu pun duduk di atas papan tu, papan yang ada bekas besi tadi. Dia duduk bersila dekat situ. Dia pun ambil sirih, makan, kunyah-kunyah sambil membaca mentera. Masa ni Abang Man dan Kak Siti duduk rapat-rapat, sebab dia orang rasa seram sejuk, dah rasa takut masa tu. Suasana dekat dalam rumah tu, rumah bomoh ni memang gelap. Sebab dia tak pakai lampu macam kita pakai ni. Dia pakai lampu ni, pelita. Dia pakai pelita. Dekat ruang tamu ada lebih kurang 2 biji. Dekat dalam bilik tu ada sebiji. Memang gelap, tapi masih lagi boleh nampak lah keadaan sekeliling. Mulut bomoh ni terkumat kamit membaca mentera. Sambil kadang-kadang tu dia akan sembur sirih yang dia kunyah tadi tu, disembur di sekeliling tempat dia duduk tadi. Lepas tu bomoh ni tiba-tiba dia bangun, dia ambil satu benda dalam bekas sirih tu. Dia ambil sebatang kapur, ada kapur dalam tu. Dia ambil, dia berjalan menuju ke arah bucu bilik, tempat di mana Abang Man dan juga Kak Siti duduk. Dia pergi dekat Kak Siti dan juga Abang Man. Dia lukiskan satu bulatan di sekitar tempat duduk dia orang tu. Maknanya Abang Man dan juga Kak Siti duduk kat situ. Dia lukis bulatan menggunakan kapur di sekeliling dia orang. Lepas tu bomoh tu mula bercakap. Dengar ni, aku nak cakap. Kejap lagi anak aku datang. Korang jangan lari, jangan keluar daripada bulatan ni. Pastikan anggota badan korang tak keluar daripada bulatan ni. Tak kiralah jari ke rambut ke, jangan keluar apa-apa daripada bulatan ni, jangan bergerak. Lepas tu bomoh tu patah balik, pergi dekat tempat dia duduk tadi, dekat papan tadi. Dia duduk bersila. Dia terus membaca mentera, dia sambunglah bacaan dia tadi. Abang Man dan Kak Siti berpegangan tangan. Diorang takut, diorang tutup mata masa tu. Tak lama lepas tu, kedengaran lah bunyi seperti ada tapak kaki sedang menaiki tangga. Bila dah sampai dekat atas, dengar daripada bunyi tu, dah sampai depan pintu. Bunyi tapak kaki tu hilang. Sekarang ni berganti dengan bunyi lain pula. Bunyi seolah-olah satu benda terseret di atas lantai rumah tu, lantai kayu rumah tu. Perlahan-lahan bunyinya terseret sekali, senyap. Terseret lagi sekali, senyap. Akhirnya bunyi tu dah sampai depan pintu bilik. Pintu bilik tu memang dibiarkan terbuka daripada tadi. Masa tu Abang Man dan Kak Siti ni dibuka mata. Diorang tengok apa benda yang ada depan pintu bilik. Masa itulah diorang sangat-sangat terkejut. Diorang nampak, Abang Man dan Kak Siti nampak ada seorang lelaki sedang bergerak dalam keadaan yang mengesot. Sampailah depan pintu bilik. Lelaki tu nampak sangat-sangat macam orang kurang upaya, minta maaf cakap lah. Macam orang kurang upaya dan nampak memang tak sempurna tubuh badan dia. Lelaki tu mengesot sampailah di depan bomoh tadi. Bomoh yang sedang duduk di atas kayu, papan kayu tadi. Kemudiannya lelaki yang mengesot ni, dia nganga mulut. Nganga mulut tu sangat-sangat luas. Dan kelihatan ada satu benda jatuh daripada mulut dia, jatuh atas lantai. Bomoh tu pun ambil benda yang keluar daripada mulut lelaki tadi. Dia ambil, dia letak dalam botol kaca. Lepas bomoh tu dah ambil benda tu, dah letak dalam botol, lelaki ni dia patah balik. Dia mengesot, pergi semula dekat depan pintu bilik dan hilang macam tu saja. Abang Man dan Kak Siti rasa sangat-sangat takut masa tu, menggeletar tubuh badan dia orang, berpeluh-peluh. Tak tahulah apa benda yang dia nampak tadi. Memang bukan manusia, sebab dia hilang macam tu je. Sampai dekat pintu bilik, depan pintu bilik tu, dia hilang. Bomoh ni pula daripada tadi tak henti-henti membacakan sesuatu. Dia hembuskan ke arah botol tu. Lepas tu dia tutup menggunakan gabus. Bila dah selesai, bomoh tu panggil Abang Man dan Kak Siti. Kamu berdua datang kat sini, datang kat aku ni, aku nak bagi tahu. Abang Man dan Kak Siti pun pergilah depan bomoh tu, duduk bersila. Bomoh tu mula bercakap. Ini dalam botol ni,
korang kena simpan benda ni. Dia bagi tahulah cara guna tu apa. Dia adalah amalan dia kalau nak guna benda ni. Dan apa pantang larang yang Abang Man dan juga Kak Siti kena ikut untuk nak dapatkan zuriat. Bila dah dengar semua pesanan daripada bomoh ni, Abang Man dan Kak Siti sekadar mengangguk saja. Dalam hati dia orang sebenarnya pada masa tu memang tak ada niat nak guna benda ni. Dia orang macam menyesal datang dekat situ. Abang Man dia ambil beg duit dia keluarkan RM200, dihulurkan pada bomoh ni sebagai bayaran lah, sebagai pengeras. Abang Man pun ambil lah botol tu, terus keluar daripada bilik, turun daripada rumah kayu tu. Abang Man dan Kak Siti cepat-cepat menuju ke arah kereta. Masuk dalam kereta, minta kawan dia ni supaya terus memandu keluar daripada kawasan tu. Kawan Abang Man pula masa tu dia tanya, "Weh, bomoh tu buat apa tadi? Bagi tahulah kat aku, ceritalah kat aku apa yang dah jadi." Abang Man dan Kak Siti masa tu tak boleh nak bercakap. Takut nak bercakap. Tak apa, nantilah aku cerita. Jom kita keluar daripada tempat ni. Dipendekkan cerita, bila diorang dah sampai dekat rumah, Abang Man dan juga Kak Siti berbincang nak buat apa dengan botol ni. Diorang bersepakat untuk tak nak gunakan benda tu. Tak nak buat benda tu sebab diorang tahu sebenarnya benda ni syirik. Cuma diorang pergi hari tu, diorang tak sangka lah sampai seru hantu tu bagi benda tu kan. Tak sangka sampai berat macam tu, teruk macam tu. Ingatkan macam buat air tawar ke macam tu je lah. Jadi diorang pun berpakat nak pergi ke satu pantai, nak buang benda tu. Jadi keesokan harinya, Abang Man dan juga Kak Siti pergilah ke sebuah pantai. Dia campak botol tu, botol yang berisi benda tu, campak dalam air di pantai tu. Abang Man cakap benda yang ada dalam botol kaca tu, dia macam satu daging, seberisan daging, dan nampak macam kotor sangat-sangat. Selepas dah buang botol tu, Abang Man dan Kak Siti bertaubat. Dia orang rasa menyesal, hampir-hampir dia orang nak buat benda tu, benda-benda syirik ni. Dia orang taubat nasuha, tak akan ulangi lagi perkara tu. Dan dia orang bertekad nak usahakan dengan cara yang lain. Mungkin Abang Man dan Kak Siti perlu banyakkan berdoa, banyakkan solat hajat, banyakkan menderma untuk murahkan rezeki dia orang. Dan alhamdulillah, pada tahun yang seterusnya, tahun yang ke-7 perkahwinan, Kak Siti dikabarkan hamil anak pertama. Dan berita baiknya, bukannya seorang yang ada dalam perut Kak Siti ni, dia orang dapat kembar. Tak pastilah lelaki ataupun perempuan. Itulah kisah yang diceritakan oleh Abang Man dan juga Kak Siti, pengalaman dia orang dalam cubaan nak dapatkan zuriat. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Nadira untuk memudahkan cerita. Nadira tinggal di sebuah rumah apartmen di Damansara. Nadira tinggal di tingkat 7. Masa tu, rumah sewa ni, Nadira hanya seorang diri. Belum ada lagi housemate yang lain. Nadira tinggal dekat rumah tu, menyewa dekat situ sebab sewa dia murah. Jadi, perkara ni berlaku sekitar seminggu lebih. Nadira duduk dekat situ, baru lagi lah. Sepanjang seminggu lebih tu, Nadira cakap, jiran sebelah rumah dia ni selalu buat bising, ganggu dia nak tidur. Kadang-kadang tu dah lewat malam, pukul 2-3 pagi. Terdengar lagi seperti ada orang masak, seperti ada orang menonton TV. Kadang-kadang tu dengar bunyi macam orang bertukang dekat rumah tu. Macam orang ketuk paku dekat dinding. Kadang-kadang tu Nadira ada juga jemput kawan-kawan dia datang. Datang kadang-kadang tu bermalam dekat rumah dia. Sedang dia orang tengok TV dekat ruang tamu, akan dengar lah bunyi macam ada orang tengok TV di rumah sebelah. Bunyi TV lah. Dan kadang-kadang tu dengar bunyi orang berjalan, dengar bunyi orang mandi. Memang ada jiran dekat rumah sebelah dia ni. Tapi Nadira belum pernah bertentang mata, belum pernah terserempak lagi dengan jiran dia ni. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, Nadira dia pergi dekat balkoni rumah dia, rumah sewa dia. Dia buka sliding door, dia pergi dekat balkoni, dia berdiri dekat situ sambil bercakap telefon, bercakap dengan kawan dia. Apartmen tempat Nadira tinggal ni, reka bentuk dia berselang-selang. Contohnya rumah Nadira ada balkoni. Rumah jiran dia pula tak ada balkoni. Yang ada dekat tempat balkoni tu hanyalah tingkap saja, tingkap yang besar, tingkap kaca daripada atas sampailah ke bawah. Kemudian kepada jiran Nadira ni, rumah dia ada balkoni semula, berselang-selang macam tu. Maknanya setiap unit di apartmen tu dia berlainan. Ada yang ada balkoni, ada yang tak ada balkoni. Dia berselang-selang. Mungkin harganya pun lain lah. Nilai market value dia lain. Rumah yang ada balkoni ni mungkin mahal sikit. Mungkin rumah yang tak ada balkoni tu lebih murah. Macam tu lah.
Jadi malam tu sedang Nadira bercakap dengan kawan dia melalui telefon tu, Nadira terpandang ke arah rumah sebelah, rumah jiran dia. Nadira ternampak di rumah sebelah ni dekat tingkap berdiri seorang wanita Cina. Wanita Cina yang sangat-sangat kurus. Dan rambut wanita Cina ni sangat-sangat panjang. Wanita Cina ni hanya memandang aja, termenung memandang keluar. Bila Nadira ternampak wanita Cina tu, Nadira bercakap dengan kawan dia. Weh, aku dah nampak jiran dekat sebelah rumah aku ni. Baru malam ni aku nampak. Macam tu lah Nadira bercakap dengan kawan dia. Kawan Nadira pun tanya lagi, orang Melayu ke? Lelaki ke perempuan? Lepas tu Nadira pun bagi tahulah kawan dia, Cina perempuan, seorang je. Lepas tu kawan Nadira ni, dia nak datang ke rumah malam tu. Kalau boleh, Nadira dan kawan dia nak jumpa dengan jiran ni. Nadira nak pergi seorang, nak pergi tegur, tak berani. Nak komplain lah, jangan buat bising malam-malam. Jadi Nadira ni dia turunlah ke bawah. Nak tulis nama dekat pondok pengawal tu. Sebab kalau ada orang luar nak masuk ke rumah tu, nak datang pakai kenderaan sendiri, memang perlu tulis dekat buku log. Nadira rasa sangat gembira sebab kawan dia nak teman dia berjumpa dengan jiran sebelah rumah ni. Dia orang bukannya nak bergaduh, tapi nak minta tolong lah supaya janganlah buat bising sangat malam-malam. Jadi Nadira pun turun ke bawah, turun menaiki lift sampai di bawah, berjalan kaki menuju ke arah pondok pengawal tu. Sampai di pondok pengawal, Nadira pun minta lah dengan pakcik guard ni. Assalamualaikum pakcik, saya nak minta buku log keluar masuk tu, nak tulis nama. Malam ni kawan saya nak datang, nak bermalam dekat rumah saya. Pakcik guard tu pun hulurkanlah buku log keluar masuk tu. Masa tu pak guard ni dia bersembang dengan Nadira. Dia bercakap lah, kamu ni baru lagi ke dekat sini, tinggal di blok mana? Pakcik tak pernah nampak pun. Nadira pun bagi tahulah dia tinggal di blok mana. Contohlah, saya tinggal dekat blok A, tingkat 7. Nombor rumah sekian dia bagi tahu. Pakcik ni bila dia dengar Nadira cakap nombor rumah tu, dia macam terkejut, termenung sekejap dia. Nadira perasan lah reaksi pakcik tu. Nadira pun tanya, pakcik okey ke tak? Kenapa pakcik nampak macam terkejut? Masa itulah pakcik ni tanya, kamu tinggal dekat rumah tu seorang diri ke? Nadira pun jawab, yelah pakcik, saya tinggal seorang aja buat masa ni. Saya tengah cari penyewa lain. Kalau ada pakcik kenal siapa-siapa yang nak menyewa perempuan, bolehlah recommendkan rumah saya ni. Lepas tu pakcik ni mula tanya, kamu pernah tak dengar apa-apa yang pelik daripada rumah sebelah, rumah jiran kamu tu? Bunyi bising, bunyi orang memasak ke, pasang TV, bunyi orang bertukang malam-malam ke? Nadira terkejut bila pakcik tu cakap macam tu. Nadira pun, iya kan lah. Ya betul lah pakcik, memang ada bunyi macam tu. Macam mana pakcik tahu? Pakcik tu dia macam senyap sekejap, dia macam berfikir sekejap. Lepas tu barulah dia bercakap, betul kamu nak tahu ni? Sebenarnya rumah kamu tu, rumah sebelah rumah kamu tu, rumah jiran kamu tu, tak ada orang pun. Memang dah ramai sebelum ni yang menyewa. Sebelum kamu menyewa, dah ramai yang menyewa. Semuanya tak kekal lama di rumah tu. Tapi kalau kamu setakat dengan bunyi-bunyi macam tu, tak ada apa-apa lagi. Tapi jangan sampai kamu ternampak seorang perempuan Cina yang kurus berdiri dekat tepi tingkap. Kalau kamu nampak perempuan Cina tu, lebih baik kamu jangan tidur dekat rumah tu buat sementara waktu. Muka Nadira berubah menjadi pucat masa tu, sebab baru je tadi dia nampak wanita Cina tu. Dia pun bagi tahulah pakcik tu, pakcik, betul ke macam tu? Sebab saya baru je nampak wanita Cina tu tadi dekat tingkap. Bila pakcik guard tu dengar apa yang Nadira cakap, dia sekali lagi terkejut. Dia bercakap, ya Allah, betul ke? Kamu dah nampak ke perempuan Cina tu? Kalau macam tu, lebih baik kamu jangan naik lagi ke atas. Tunggu dekat sini, tunggu kawan kamu sampai. Lepas tu barulah kamu naik ke atas. Lepas tu pakcik guard ni menambah lagi. Pakcik tu cakap, pakcik cakap macam ni bukan nak menakut-nakutkan kamu, sebab memang betul pakcik sendiri pun dah pernah kena. Pakcik pernah terserempak dengan perempuan Cina tu masa pakcik meronda di tingkat 7. Pakcik seorang diri, bawa torchlight. Masa tu memang koridor tu gelap, tak ada api. Jadi masa pakcik sedang menyuluh-nyuluh di koridor tu, nampaklah ada seorang wanita Cina yang kurus sedang berdiri depan pintu rumah dia, sebelah rumah kamu tu lah. Perempuan tu nampak menunduk aja ke bawah. Nampak macam something wrong lah, ada benda tak kena. Jadi pakcik pun tegur lah dia, miss, are you okay? Ditegur macam tu sambil menyuluh-nyuluh ke arah wanita Cina tu. Bila dah dekat nak sampai, tiba-tiba wanita Cina tu
hilang macam tu saja, gaib daripada pandangan. Pakcik demam 3 hari lepas terserempak dengan wanita Cina tu. Pakcik tak datang kerja, 3 hari duduk kat rumah. Tapi tak habis dekat situ. Katanya orang yang ganti pakcik bekerja pada shift malam, dia selalu ternampak kelibat seorang wanita Cina. Wanita Cina yang sangat kurus berkeliaran di sekeliling pondok pengawal. Masa tu pakcik dah faham sebenarnya benda ni tak suka kalau orang ternampak diri dia. Dia akan pergi cari, akan ganggu orang tu. Bila Nadira dengar apa yang pakcik Gad ni cerita, dia menjadi bertambah takut. Lepas tu Nadira dengar lah cakap pakcik ni. Dia tunggu je kat situ, tunggu kawan dia datang. Lepas kawan dia datang, barulah diorang berdua naik ke tingkat atas. Dipendekkan cerita, tak lama lepas tu datanglah kawan Nadira. Nadira pun ceritalah dekat kawan dia ni apa yang dah berlaku pasal wanita Cina tadi tu. Hantu sebenarnya. Dia ceritalah. Kawan Nadira ni bersetujulah nak temankan Nadira, sementara nak tunggu ada penyewa lain yang nak menyewa dekat rumah tu. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Akbar untuk memudahkan cerita. Akbar dah berkeluarga, ada isteri dan ada seorang anak lelaki yang berusia 3 tahun. Kisah yang akan saya ceritakan ni adalah tentang satu mainan. Mainan milik anak Akbar. Mainan lori plastik. Lori plastik ni dia gunakan kuasa bateri. Kena letak bateri, lepas tu dia ada butang. Kalau kita tekan butang tu akan keluar satu suara dan ada muzik. Are you ready? Let's go. Lepas tu ada satu muzik yang keluar daripada lori mainan tu. Dia ada 2 cara untuk buatkan lori tu berbunyi. Satu tekan butang tu, lagi satu kita tolak lori tu. Tayar dia bergerak, bila tayar dia bergerak akan keluarkan bunyi muzik yang sama. Berulang sebanyak 6 kali. Are you ready? Let's go. Lepas tu ada muzik, dia ulang-ulang macam tu 6 kali. Mainan lori plastik tu disimpan dalam bilik anak Akbar. Dalam bilik anak Akbar ni memang ada satu bakul. Bakul yang berisi mainan. Dalam bakul tu lah isteri Akbar akan kutip mainan, simpan dekat dalam bakul tu. Termasuklah lori mainan tadi. Tapi walaupun anak lelaki Akbar dah ada bilik sendiri, anak lelaki Akbar ni masih lagi tidur bersama dengan Akbar dan juga isteri dia. Sebab baru 3 tahun, muda lagi. Belum lagi pisahkan tempat tidur. Perkara ni berlaku pada satu malam. Malam tu macam biasalah. Akbar, isteri dia dan juga anak dia yang berusia 3 tahun tu tidur di atas katil dalam bilik Akbar. Tiba-tiba jam lebih kurang 2 pagi lebih, Akbar terjaga. Akbar terjaga sebab terdengar bunyi bising daripada bilik sebelah, bilik anak dia tu lah. Terdengar bunyi mainan tu, mainan lori tu. Are you ready? Lepas tu ada muzik berulang-ulang 6 kali. Akbar terjaga sebab dia memang jenis yang senang nak terjaga bila ada apa-apa bunyi. Anak dia dan juga isteri dia tidur lena je masa tu. Jadi Akbar pun turun daripada katil, terus pergi ke bilik sebelah, bilik anak dia. Akbar tengok memang betul lori mainan tu yang berbunyi, menyala-nyala dan mengeluarkan bunyi. Jadi Akbar pun pergilah dekat lori mainan tu. Lori mainan tu berada di tengah-tengah bilik, di atas lantai. Jadi Akbar pun angkatlah lori mainan tu. Dia tengoklah di bahagian bawah. Dekat bahagian bawah mainan lori ni ada satu butang switch, butang on off. Rupanya memang butang tu dalam keadaan yang on, terbuka, patutlah berbunyi. Lepas tu Akbar dia off lah butang tu. Barulah lori mainan tu berhenti berbunyi. Kemudiannya Akbar pergi dekat bakul mainan, dia letak lori mainan tu dalam bakul. Lepas tu barulah Akbar balik semula ke bilik dia. Baru saja Akbar nak baring, nak letakkan kepala dekat bantal, tiba-tiba kedengaran sekali lagi bunyi lori tu. Masa tu Akbar tak ada fikir apa-apa yang pelik. Cuma Akbar fikir mungkin lori mainan tu dah rosak. Sebab itulah dia sentiasa berbunyi. Tapi kali ni bunyi mainan tu sekejap aja. Lepas tu dah tak kedengaran lagi. Tapi Akbar masih lagi bangun. Bangun dia nak pergi cabut bateri pada lori mainan tu sebab dia risau nanti dia tidur berbunyi sekali lagi. Jadi Akbar pun dia bangun daripada katil dia turun daripada katil, berjalan keluar menuju ke arah bilik anak dia. Sampai dekat depan bilik anak dia, tiba-tiba Akbar terpijak sesuatu. Hampir-hampir terjatuh Akbar pada masa tu. Bila Akbar tengok, rupa-rupanya dia terpijak mainan lori mainan anak dia. Tiba-tiba mainan tu ada dekat depan pintu bilik. Akbar terkejut masa tu.
bila tengok mainan lori tu. Sebab tadi dia sendiri letak mainan tu dalam bakul. Macam mana mainan tu boleh ada dekat depan pintu? Akbar mula berubah fikiran. Kali ni Akbar fikir mungkin ada benda yang nak mengusik dia. Mungkin ada makhluk halus yang terlibat buat macam ni. Sebab memang dia ingat mainan tu betul-betul dia letak dalam bakul tadi, baru je tadi. Jadi pada masa tu Akbar dia bercakap seorang diri. Baguslah buat macam ni kat aku. Kau ingat aku takut? Aku tak takut lah. Ini rumah aku. Rumah aku, tempat aku tinggal, anak isteri aku tinggal. Aku tak takut kat engkau. Agak kuat suara Akbar masa tu. Sambil-sambil tu Akbar dia kutip lah lori mainan tadi. Dia keluarkan bateri daripada mainan tu. Dia letak balik dalam bakul. Masa Akbar sedang letakkan mainan tu dalam bakul, tiba-tiba kedengaran suara isteri dia. Rupa-rupanya isteri Akbar dah terbangun. Mungkin sebab suara Akbar ni tinggi sangat tadi, kuat sangat. Isteri Akbar pun pergilah dekat bilik anak dia, bercakap dengan Akbar. Bang, kenapa ni bang? Ada apa? Bila bini Akbar tanya macam tu, Akbar mula berfikir nak cakap apa ni dekat bini dia. Kalau nak cakap ada kes mengusik macam ni, dia risau kalau isteri dia takut. Jadi Akbar pun dia tipulah isteri dia. Dia cakap, tak ada apalah, tadi abang nampak ada cicak besar dalam bilik ni. Sebab dia tahu isteri dia takut dengan cicak. Bila isteri Akbar dengar je cicak, dia terus lari masuk ke bilik. Lepas tu, bila isteri Akbar dah masuk ke bilik dia semula, dengarlah suara isteri Akbar ni bertanya, bang, ada lagi ke cicak tu dekat situ? Akbar tersenyum masa tu. Tersenyum sebab isteri dia percaya bulat-bulat apa yang dia cakap. Dan dia tak perlu bagi tahu pada isteri dia pasal apa yang berlaku tadi. Akbar pun cakaplah dekat isteri dia, tak ada dah, abang dah buang dah cicak tu. Itulah kisah diceritakan oleh Akbar tentang lori mainan milik anak dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.